Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengupas serba sedikit tentang resam Osmani. Pertama sekali, pengertian bagi resam Osmani. Resam bermaksud satu ilmu yang membincangkan tentang cara menulis lafaz-lafaz atau ungkapan bagi memelihara pengucapan huruf-hurufnya dari segi lafaz, huruf-huruf asal, dan ilmu yang membahaskan tentang menambah, mengurang, menyambung, memisah dan menggantikan huruf. Resam Osmani pula ditakrifkan sebagai ilmu yang membincangkan kaedah penulisan kalimah-kalimah ayat Al-Quran yang diguna dan dipersetujui oleh Khalifah Uthman ketika proses penyalinan dan penulisan Al-Quran dilakukan. Seterusnya ialah kaedah penulisan resam Osmani. Yang pertama ialah meniadakan huruf atau hadaf, iaitu membuang atau meniadakan huruf-huruf tertentu dalam struktur kalimah tertentu dari Al-Quran. Terdapat 5 huruf yang terlibat dalam kaedah ini, iaitu huruf alif, waw, ya, lam dan nun yang terdapat pada kalimah tertentu. Yang kedua ialah menambah huruf ataupun ziyadah, iaitu menambah huruf-huruf tertentu pada kalimah-kalimah tertentu dalam Al-Quran. Ianya ditulis tetapi tidak dibaca. Huruf tersebut ditulis tetapi tidak berfungsi pada semua keadaan ketika membacanya. Huruf-huruf tambahan tersebut ialah alif, waw dan ya. Dan yang ketiga ialah menulis huruf hamzah. Keadaan penulisan huruf-huruf hamzah adalah berbeza antara satu sama lain, bergantung kepada kedudukannya, iaitu apabila kedudukan hamzah wasal atau hamzah qata' di awal kalimah atau didahului huruf ziyadah pertengahan kalimah, hujung kalimah atau tempat-tempat hukum khas. Dan yang terakhir ialah mengganti huruf ataupun ibdal, iaitu menukar sesuatu huruf kepada huruf yang lain. Ibdal merupakan perkara penting yang perlu diketahui dan diberi perhatian, kerana huruf yang menggantikan sesuatu huruf itu tidak boleh dibaca sama sekali. Sebaliknya, yang dibaca adalah huruf asal yang digantikan itu. Seterusnya ialah cara bacaan hamzah wasal. Yang pertama dibaca baris atas. Ianya berlaku apabila bermula dengan alif lam, hamzah wasal dibaca seolah-olah ia berbaris di atas. Sebagai contohnya, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim dan sebagainya. Dan yang kedua ialah dibaca baris bawah. Apabila tidak bermula dengan alif lam, maka perlu dilihat huruf ketiga. Jika ia berbaris bawah, maka bacalah seolah-olah berbaris bawah. Sebagai contoh ialah Ihdina, Isbir dan banyak lagi. Seterusnya ialah dibaca dengan baris hadapan. Ianya berlaku apabila tidak bermula dengan alif lam dan huruf ketiga berbaris hadapan. Maka bacalah seolah-olah hamzah wasal itu berbaris
hadapan. Dan ini ialah contoh Quran Mushaf Uthmani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asa rabbukum an yarhamakum wa in 'udtum 'udna waj'alna jahannama lil kafirin hasira. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Subhanallahul Azim. Seterusnya ialah hukum tajwid berdasarkan ayat yang dibaca tadi. Terdapat banyak hukum tajwid dan di sini dapat kita tengok antaranya yang pertama ialah ikhfa hakiki. Contoh ayat yang diberikan ialah syai'in fassalnahu, bacaan tanpa sabdu dan dengan dengung pada huruf yang pertama. Yang kedua ialah izhar halqi. Contoh ayat ialah azaban alima, bacaan terang dan tanpa dengung. Seterusnya yang ketiga ialah idgham ma'al gunnah. Contoh ayat waziratun wizra, bacaan dengan dengung, idgham bila gunnah. Contoh ayat ialah mubsiratan litabtaghu, bacaan dengan tanpa dengung. Dan yang terakhir ialah iqlab. Contoh ayat ialah khabiran basira. Cara bacaan ialah dengan menukar sebutan nun mati atau tanwin kepada sebutan mim beserta dengung. Seterusnya ialah jenis-jenis waqaf. Terdapat 4 jenis waqaf. Dan yang pertama ialah waqaf tam ataupun sempurna. Apabila berhenti pada satu ayat yang putus, tidak berkait dengan makna atau lafaz kalimah atau perkataan selepasnya. Yang kedua ialah waqaf kaf, iaitu memadai. Apabila berhenti pada satu ayat, tidak berkait dengan kalimah selepasnya pada lafaz tetapi berkait dengan maknanya. Yang ketiga ialah waqaf hasan, iaitu waqaf baik. Apabila berhenti pada satu ayat yang berkait dengan yang sebelum dan selepas pada lafaznya sahaja, dengan syarat ia telah memenuhi maknanya. Dan yang terakhir ialah
wakaf qabih ataupun buruk apabila berhenti pada satu ayat tidak sempurna maknanya yang mungkin berkait dengan ayat yang sebelum atau selepas, sama ada pada lafaz ataupun makna. Seterusnya ialah tanda-tanda wakaf. Tanda wakaf yang pertama ialah tanda mim kecil. Hukumnya mesti berhenti. Yang kedua ialah tanda la ataupun lam alif kecil. Hukumnya tidak boleh berhenti. Seterusnya tanda jim kecil, lebih elok berhenti seketika dan dibolehkan juga untuk meneruskan bacaan. Dan yang seterusnya ialah tanda sad, lam dan ya ataupun sili, lebih elok menyambung bacaan, hukum bacaannya. Seterusnya ialah tanda qaf, lam, ya ataupun kili, hukum bacaannya ialah lebih baik berhenti. Dan seterusnya tanda bertitik tiga atau dikenali juga wakaf muraqabah, dan hukum bacaannya ialah harus berhenti pada salah satu tanda. Dan yang seterusnya ialah tanda saktah, iaitu hukum bacaannya berhenti seketika tanpa mengambil nafas baru.